guys, bersama aku lagi Faizana. So sebelum kita tahu yang Xiaomi Malaysia telah memperkenalkan Redmi Note 11 series dengan beberapa pilihan model untuk pasaran Malaysia. Tapi sekarang ni ada lagi penambahan model baru Redmi Note 11 series tapi lebih berkuasa dan ada improvement yang banyak jugalah kalau nak bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang kita tengok sebelum ni kan, dan korang boleh tonton video tu. Dan dari segi rekaan pun ada sedikit perubahan lah nak bandingkan dengan Redmi Note 11 series yang lain. So ini dia Redmi Note 11 Pro Plus 5G yang terbaru. Dari segi spesifikasi yang Xiaomi tawarkan pada smartphone ni dah macam ala-ala phone flagship. By the way, smartphone ni pun baru sampai dekat studio aku, so aku baru nak kongsikan first impression aku dan juga unboxing experience pada korang semua untuk tengok apa yang Xiaomi tawarkan pada smartphone ni dari segi dia punya spek, fungsi kamera, dia screen and rekaan dan macam-macam lagi yang korang kena tahu untuk korang beli smartphone ni, okay? Alright, dalam kotak ni macam biasa kita akan dapat dia punya manual book dan juga casing yang very basic ni. At least ada casing lah daripada tak ada casing langsung untuk korang nak guna masa first day ataupun first weekend. And ini adalah smartphone Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Nama dia panjang sangat lah, susah betul nak sebut kan. Pro Plus 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ada 6 sebutan nama dia. Dan pada bahagian bawah ni adalah dia punya kabel jenis USB-C to USB-A. Very basic kabel dia. And then the last one yang kita akan dapat macam biasa, plug pengecasan. Tapi kali ni yang special dengan plug pengecasan untuk Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni adalah, aku rasa ini adalah phone mid-range yang terawal kot yang dapat fast charging sehingga 120 watt guys. 120 watt untuk sebuah phone mid-range pada tahun 2022. Memang mind blown gila babe. Itu salah satu big improvement yang Xiaomi letakkan pada Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni, okay? Wow, warna hijau dia menarik. So smartphone ni memang nampak very premium guys. Dan dia ada macam shining. Dia ala-ala macam warna yang ada pada Redmi Note 11 Pro 5G. Dia punya shining tu, cuma pilihan warna dia adalah warna hijau lah. So sama je dia punya texture, matte finish juga. Dan macam biasa ada logo Redmi dan juga 5G, tulisan banyak gila tulisan kat sini. Tapi kalau korang perasan, nak bandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G ni, lagi besar bonggol kamera, kedudukan dia memang hampir sama saja, ada 108 megapiksel. Dan ketebalan bonggol kamera dia pun memang lagi tebal berbanding dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang biasa ni. So basically kalau kita nak bandingkan antara kedua smartphone ni, ringan dia memang lebih kurang je. Tapi dari segi specs, berat untuk Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni 2 gram je lagi berat berbanding dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk bahagian rekaan secara keseluruhan masih mengekalkan konsep rekaan yang ada pada Redmi Note 11 series yang lain. Ada fingerprint scanner pada bahagian power button dan juga volume. So fingerprint scanner dia memang sangat-sangat pantas untuk sebuah phone yang ada fingerprint scanner dekat bahagian power button. And then pada bahagian bawah ni ada speaker, USB-C port, mikrofon dan ada SIM slot. SIM slot ni korang boleh masukkan dual SIM ataupun satu SIM dan juga satu micro SD. So masih boleh expand dia punya memori lah. Untuk bahagian atas ni ada audio jack, ada IR blaster untuk jadikan smartphone ni sebagai remote control rumah korang. And then ada speaker sound by JBL. So speaker dia bagi aku cukup padu untuk sebuah phone mid-range, sound by JBL kot. So dia menggunakan stereo speaker pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. Untuk bahagian skrin dia pun masih kekalkan konsep ataupun skrin yang sama je macam Redmi Note 11 Pro 5G, menggunakan skrin AMOLED yang bersaiz 6.67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan juga ada pilihan refresh rate sehingga 120Hz. So ada dua pilihan, sama ada 60Hz ataupun 120Hz. Korang boleh pilih dekat bahagian setting display dia. Dan untuk dia punya rekaan skrin masih mengekalkan konsep yang sama juga, iaitu ada bezel yang tebal pada bahagian bawah, tapi bezel untuk bahagian kiri kanan memang nipis. Ada punch hole kamera dan smartphone ni dah siap pasang dengan screen protector pada bahagian skrin dia lah. So memang tak payah nak fikir pasal screen protector sangat lah, unless kalau korang nak tukar yang jenis tempered glass kan. And untuk dia punya material body dia, tak silap aku menggunakan material jenis plastik. Dan belakang ni pun aku rasa macam plastik je, tak ada wireless charging pada smartphone ni. Tapi aku difahamkan smartphone ni dia menggunakan bateri sebesar 4500 mAh, which is lagi rendah sedikit bateri dia berbanding dengan Redmi Note 11 series yang lain yang biasanya gunakan 5000 mAh. So bateri dia rendahkan sikit tapi dia bagi fast charging sehingga 120 watt guys. In terms of spesifikasi dia memang 90% hampir sama je macam Redmi Note 11 Pro 5G. Cuma untuk versi kali ni
Xiaomi bagi chip yang lebih berkuasa iaitu MediaTek Dimensity 920 5G, which is kalau kita bandingkan dengan chip yang lain, dia dah hampir dah prestasi dia macam chip Snapdragon 778G 5G. 7 series punya chip. Kalau nak bandingkan prestasi skor yang ada pada MediaTek 920 dan juga Snapdragon 778G, memang dia punya prestasi tu hampir lebih kurang sama je skor dia. Cuma MediaTek ni bawah sikit je, tak capai tahap macam Snapdragon 778G lah. Dan dia akan memberikan prestasi yang cukup bagus guys. Untuk sebuah phone mid-range pada tahun ni, ramai juga komplain yang tak ada rakaman video sampai 4K untuk Redmi Note 11 Pro 5G kan. Ramai juga komplain dan dia punya FPS pun limit sampai 30 FPS saja guys, bukan 60 FPS. Tapi kali ni rakaman video untuk Redmi Note 11 Pro Plus 5G ada support sehingga 4K 30 FPS, and then kat sini pun ada 1080p dan 60 FPS. Untuk fungsi kamera lain lagi, dia ada Pro dekat bahagian hujung sekali, and then video selfie dia boleh rakam sehingga 1080p dan juga 60 FPS, and ada portrait mode, ada ultra wide camera yang korang boleh zoom sampai 10 kali dan juga 0.6x untuk ultra wide dia lah. And dekat bahagian more ni ada night mode, ada short video, panorama, dokumen dan sebagainya, and ada kamera 108MP. So basically smartphone ni menggunakan 3 kamera saja, bukannya 5 kamera macam korang nampak banyak bulat-bulat kan. Bukannya 5 kamera hanya 3 kamera saja. Kamera utama adalah 108MP dengan kamera 8MP ultra wide dan juga 2MP makro. Yang satu lagi ni aku tak sure sama ada dia wayang saja ataupun ada fungsi lain, tapi yang pasti yang satu lagi ni adalah flashlight. So itu adalah antara fungsi kamera dan juga improvement yang Xiaomi lakukan pada kamera dan juga rakaman video yang ada pada Note 11 Pro Plus 5G ni. Dan aku ada ambil a few shot, korang boleh kongsikan pendapat korang tentang hasil gambar yang aku ambil menggunakan kamera Note 11 Pro Plus 5G ni, okay? By the way, Redmi Note 11 Pro Plus 5G yang aku gunakan ni adalah versi MIUI 12.5, bukannya MIUI 13. So aku tak sure kenapa Xiaomi tak bagi MIUI 13, and then aku dah check memang tak ada sebarang update untuk MIUI 13. Secara keseluruhan pada Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni, dia memang menawarkan satu spesifikasi yang menggiurkan untuk kita nak beli Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni, dengan pengecasan 120W, and then dia punya kamera 108MP, screen jenis AMOLED bersaiz 6.67 inci, Full HD Plus, 120Hz lagi, and color display yang cukup nice, kecerahan mencecah 1200 nits, sound by JBL, stereo speaker lagi, boleh masukkan micro SD, dual SIM, and apa lagi yang kita mahukan. Cuma dia punya kualiti binaan tu lah, biasalah. Manakah smartphone ni kelas budget punya mid range, tapi taklah budget sangat kan, sebab dia dah tawarkan banyak gila kot. So mungkin harga dia akan mahal sedikit. Gunakan frame jenis plastik, and then back panel jenis plastik juga. Cuma smartphone ni ada IP53 water and dust protection, bukannya water and dust resistant. So kind of, cuma dia punya rating tu rendah sikit. And then dia ada high-res audio, dan aku difahamkan smartphone ni pun ada high-res wireless audio, which is kalau korang gunakan wireless headphone ataupun earphone, so dia akan menyokong high-res juga. So guys, korang rasa macam mana dengan Redmi Note 11 Pro Plus 5G ni? Okey tak okey dengan spesifikasi dan harga yang dijual di pasaran Malaysia? Bahagian-bahagian lain tu memang very simple lah. Bagi aku MIUI boleh pakai sebenarnya, tak ada masalah pun. Cuma ada certain version yang ada bugs membuatkan aku rasa macam annoying lah gunakan phone Xiaomi ni. Kita tahu phone Xiaomi ni murah, and specs yang ditawarkan pun memang macam too good to be true. But still ada antara kekurangan yang kita harus terima, dan antara benda yang Xiaomi akan kurangkan. Of course pada smartphone ni, perkara yang Xiaomi kurangkan adalah dari segi kualiti binaan ni lah. Dia menggunakan fingerprint dekat power button, bukannya dekat in-display. Dan perkara tu membuatkan smartphone ni boleh dijual dengan harga lebih murah sedikit, dan kualiti binaan dia pun bukannya jenis premium punya, walaupun smartphone ni nampak mewah dan juga nampak premium, just gunakan plastik saja. So dari segi feel so sendiri membuatkan kita rasa smartphone ni macam murah, tapi sebenarnya looks dia nampak expensive juga sebenarnya tau. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen tentang smartphone ni, sama ada korang berminat ataupun tidak. Macam biasa, link pembelian dan juga harga aku akan kongsikan dekat bahagian description ataupun dekat komen. Dan kalau korang nak dapatkan smartphone baru yang terpakai, nak repair phone ataupun aksesori gadget semua, korang boleh dapatkan dekat Factory Mobile. Aku letakkan link website dia dekat bahagian description juga. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Redmi Note 11 Pro Plus 5G.